Apa yang diorang tak puati dengan batiniah? Kena tukar tu, tak boleh batiniah. Tak boleh batiniah tukar jadi macam mana? Tukarlah mazaniah ke? Cik. Tukar jadi mazaniah. Mazaniah, kamiliniah. Apa lagi? Mazaniah, kamiliniah, durusniah. Rusia. Derusia. Habis tu, minta maaf saya batin. Ada tu batin ni apa benda? Betul juga. Dia ada komplain ni ilmu batiniah macam ni. Bila hari raya ada pula batiniah. Sebab mereka ni fokus. Mereka guna perkataan tu nak batiniah lah itu ini bagi orang ni kan. Sedangkan dalam Quran dalam surah 17 ayat 72 dia ada kata mereka yang buta mata hatinya. Kalau buta mata hatinya kita fikir dari sudut mana? Mata hati ni kalau Allah Ta'ala kata Allah memberi petunjuk. Dia memberi tunjuk macam aku tunjuk kat hang almari tu set board TI apa semua lagu tu tak. Habis dia kata mereka yang buta mata hatinya butalah di akhirat kelak. Makna dia tunjuk apa yang dia tunjuk tu. Kalau hang baca Quran sebab hang orang Islam. Tapi kalau hang tak masuk dalam kaedah orang yang beriman macam mana pula? Hang duduk kat Islam je atas nama agama. Dalam Quran tu dia sebut hai orang-orang beriman berapa banyak. Orang beriman ni macam mana? Berjubah serban ke tu? Dia patak tu. Orang Islam belum tentu beriman. Dalam surah Hujurat ayat 14. Dia kata apa? Kata orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Tu Rasulullah jawab apa? Katakanlah kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja kami telah Islam. Dan ingatlah, jika kamu taat pada Allah, Rasulnya, zahir dan batin, Ada Allah batin tidak pula? akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ada pula batin. Dia sebut banyak. Dia sebut rohaniah, batiniah, semua Banyak. dia sebut. Tapi apa ni ajaran mazaniah ni, belah kelihnya tu, mazaniah. Dia tak sedang tau. Kalau seorang mufti ni bila dia cakap, bila mufti bercakap ya dia jadi fatwa tu ya. So dia tak boleh cakap apa saja untuk merepek, dia tak sedang. Tu ya aku kata bagi aku dia bukan mufti. Kalau mufti setiap kali apa yang dia cakap dia jatuh jadi fatwa. So macam mana hang cakap ni lebih daripada pak tua. Pak tua ni dia nyanyuk. Dah bukan fatwa. I'm sorry. Because aku kenal macam gendang. Faham? Bunyi kuat satu Malaysia dengar. Kalau mufti apa yang dia cakap jatuh jadi fatwa, betul tak? Okay. Yang ni kalau hang mufti hang cakap jadi lebih daripada pak tua. Nyanyuk. Lain tak clear. Lain tak clear tu nak pusing area pun tak boleh. Tak boleh. Tetap tak clear. Jadi di sini yang kita cuba terangkan, dia propagandakan ilmu-ilmu makrifah ini dia ubah sebut jadi batiniah lah itulah ini apa semua. Itu sebab aku kata depa ni line up daripada mana? Daripada profesor Yahudi ke, daripada line up mana ni sampai hampa boleh buat macam ni? Selamat Hari Raya. Maaf Zahir. Mazaniah. Kita tukar taklimat baru. Hari Raya tak boleh cakap kata selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya maaf zahir mazaniah. Oh betul. Dah ada mau lagu tu, kita pilih lagu tu. Kita tak pernah kacau dia pun sebelum ni. Dekat batin ni dia pergi batiniah pula. Awak ni ngaji ilmu batiniah. Pasal apa minta maaf zahir dan batin? Pada batin tu mana ada bawa-bawa enggak? Tapi ikan batin lain. Ikan batin. Ikan batin lain. Baik, ikut wataniah. Taniah tu. Wataniah. Askar wataniah. Ada juga pembelaan dia. Ha. Jadi itu benda ni kalau kaji balik macam baca tadi kan surah Al-Hujurat ayat 14 kan. Sebelum tu ayat 12 pun dia ada sebut. Ayat 12 dia sebut. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang.
kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Clear. Clear. Tepat. Baita dia beritahu jangan mengintip kesalahan orang. Itu ini Mengintip maksudnya. pula. Jadi kalau cuba cek surah An-Nisa ayat 142. Nisa 142. An-Nisa surah keempat kot. Nisa surah 4 ayat 142. Try cek tu. Itulah bila mereka dah terlalu lancang menghentam kita suka hati. Bila kita orang tengok dia ni cakap macam mana, dia ni tuduh apa. So orang pun fikir betul tak? Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Ada batin lagi. Ambil. Allah Akbar. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Hush. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, yakni memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia, supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengaiti Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, yakni jarang. Dia dah kalau kaji dia sebut buta pada batinnya. Lepas tu dia soal prosedur dia persambungan cerita sembang tu masih menyebut soal semayang. Dan kan dia telah kafir pada batinnya. Jadi itulah saya cakap kadang dia bawa balik hadis, firman, surah, ayat Arab. Ada ni duk di Arab. Tok dia Arab. Ayah dia Arab. Adik-adik dia semua Arab. Duduk di tanah Arab lah maksud aku. Dia tak boleh cakap bahasa Arab. Entah tak boleh. Entah. Hebat ni lah. Aku beritahu kat hang. Habis aku cakap kat hang. Kalau tu Arab, entah lah. Kalau tu Arab, bisu di negeri Arab. Macam mana? Mereka kata kita kena belajar bahasa Arab. Sedangkan Tuhan kata, aku mengerti apa yang kamu rahsiakan dalam hati kamu dan apa yang kamu luahkan. Dan apa yang kamu rahsia ataupun kamu bicarakan. So kalau suara hati aku tanya hang sebagai orang Melayu, suara hati hang suara apa? Bahasa Tamil ke, bahasa Arab ke, bahasa apa? Awak? Melayu. Bahasa Melayu lah. Habis kalau suara hati aku, tu aku tanya dia tu, hang kata iblis membisik suara hati. Suara iblis ni lah. Aidin. Lalu kata tak? Tak ada. Hang dengar yang tak baik pun suara hang. Yang baik pun suara hang. You discover this thing. You tak discover. You cuma dengar allazi waswisu fi sudurin nas. Selama aku hidup 52 tahun tak pernah dengar pun suara iblis. Tapi kaedah-kaedah iblis. So bila hampa tengok orang pakai jubah serban, hampa tak tengok bunyi yang keluar tu. Menghasut, mencela, menghina. Bila masa aku panggil orang ikut aku, tak ada. Mereka kata pengikut lepas. Buku dia kata kitab. Buku mereka kata kitab. Nampak nak bagi dengar kot. Ini kitab-kitab karangan lepas. What? Fiction ni kot. Nampak tak? Macam tu punya api. Dia buku bahasa Melayu. Naknya kitab ni bahasa Arab. Ya. Habis nak terang kat orang Melayu tak guna perkataan buku. Tapi mereka nak bagi benda tu jadi sensasi sikit. Sensasi. Arabiah. Jadi macam mana fikir balik bila hang tengok benda tu. Aku tanya kalau lagu tu senang lah aku hatiku Allah Ta'ala mana tahu. Pasal dia tahu bahasa Arab ni. Selamat lah aku. Selamat. Aku nak sangka buruk. Aku nak cakap apa benda yang tak best hatiku Allah Ta'ala tak tahu. Sebab bahasa Arab dia tahu ya. Dan kan dia kata dalam surah Ibrahim ayat 4. Tidak kukirimkan satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Tidak. Tapi
Tapi puak ni lagu tua. Nak cakap apa pun. Aduh. Hanti fikir masalah ni masalah apa? Ego trip ke apa? Dia kira mereka memang tak sedang. Mereka dah buat istana. Mereka tak sedang. Tetapi bila dah siap lah, tu istana Dajjal. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia tak sedang. Dia sedang. Bila dia sedang pun dia tahu. Bila dah siap lah, baru istana Dajjal. Rupanya. Berapa lama siap, lepas tak sedang. Jadi, buat macam mana? Alhamdulillah. Semoga kita selamat daripada... Tapi apa nak buat? Kita hidup di era ni lah. Kita hidup di zaman... Zaman fitnah yang dahsyat lah. Betul tak? Istana Dajjal benar siap lah. Dulu aku tak terfikir dia kata akan datang satu zaman fitnah yang dahsyat. Aku terfikir bagaimana. Hari ni aku tengok ustaz-ustaz tu buat. Aku tak ambil evidence tu daripada orang cerita. Berlaku kat aku. Kat atas aku berlaku. Lepas tu ajak tak payah solat lah apa semua. Aku tu, ya Allah, fitnah yang nyata ni. Dan apa fact yang aku cakap, mereka ubah. Faham tak? Ya. Mereka ubah, mereka pusing. Lepas tu ni, mereka bagi kat aku klip video Azhar Idrus. Dia kata tengok ni Pak, Azhar Idrus pun kata tak kusyuk kena solat je. Itu dia nak buat, itu dia buat lah. Sebab dia kata kamu tidak bertanggungjawab atas amalan orang lain. Dan orang lain tak tanggungjawab atas amalan aku. Kalau aku paksa orang tu tak bawa yang seperti mana dikata dalam surah Al-Isra ayat 36. Ada surah Al-Isra ayat 36. How do you process this? Pasal itu dia mencerita khawli fi'li qalbi. Dan aku tak pernah kata jangan semayang. Dan aku tak pernah kata buatlah. Faham? Itu terserah kat hang. Atas budi bicara hang. Pasal solat tu dia nampak menyembah ya. Sedangkan solat khusyi'un dan daimun ni pun solat juga. Kaedah dia berhubung. Tapi betul ke hang berhubung? Atau hang menyembah semata-mata? Sebab dalam Islam Al-Isra ayat 36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dia nak tanya apa? Pertama kali apa? Penglihatan lah. Penglihatan takluk dia apa dia? Penglihatan basar Pendengaran. takluk. Mula-mula pendengaran. Okey, pendengaran takluk dia khawli. Khawli lafaz sama mendengar. Okey, rukun semayang ni. Lepas tu penglihatan takluk dia fi'li. Basar melihat kelakuan af'al. Serta hati. Hati takluk dia ilmu, artinya tahu, qalbi. So mana lari? Khawli fi'li qalbi dalam tu. Betul tak? Ilmu sama basar. Rukun 13 kot. Kitab kerukunan. Tapi yang bertolak. Nabi sebab boleh kata nonsen. Habis macam mana mereka nak menzahirkan syariat la haula wala tu? Apa yang membezakan tentang Wahid dan Ahad tu? Allah Akbar. Jumpa dia bertanya itu tengok dia. Sedangkan dia suruh surah 27 tu surah semut. Ayat 84 tu yang tengok. Clear-clear dia beritahu. Kita mengaji ada satu abang tu kata Tuhan dalam saya. Saya kata itu abang punya pegangan. Bagi saya dia menyeliputi. Sebab dalam Quran dia bertanya banyak bab meliputi. Surah 27 ayat 84 pun ada tulis. Surah Al-Kahfi ayat 68 pun ada tulis. Bagaimana bagi kamu untuk bersabar sedangkan kamu tidak mengetahui yang meliputi. Dia akan bertanya pula, tahukah kamu apa yang meliputi? Sedangkan apa pula yang kamu kerjakan? Tuh, di sini ya. Surah An-Naml ayat 84. Sehingga apabila mereka datang ke tempat pengadilan, Allah Ta'ala berfirman, adakah kamu mendustakan ayat-ayat keteranganku dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi? Atau apakah yang telah kamu lakukan? Mereka main-main, mereka hina orang-orang yang bawa ilmu mengenal Allah ni. Yang tu, yang surah Al-Kahfi ayat 103 tu. Dia bagi clear-clear. Orang yang rasa sebaik-baik amal, anda buat sebaik-baik amal pada hari 18 kan Kahfi. Okay, 103, 104, 105 itu yang membuat hatiku bergoncang bila aku baca.
Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu, gugurlah amal-amal mereka. Maka akibatnya, kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. So di situ ada ustaz cakap yang dulu masa kita mengaji. Na'udzubillah. Gila, direct tu dia tak ada hitung dah, umban tu. Sedangkan dia sebut mereka menyangkakan mereka telah membuat sebaik-baik amal. Padahal mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan. So, macam mana ni? Lepas tu segala amal ibadat mereka akan gugur. So, hang buatlah banyak mana pun tu ya. Hang perasanlah hang telah buat baik amal. Tapi dia bagi tahu orang Quran clear kot. Tu sama juga 110 tu. Wahabi lagu Wahabi, Salafi lagu Salafi, Syiah lagu Syiah, Sunnah lagu Sunnah, masing-masing berperang. Tapi ayat tu dia tulis lagu lain. Dia kata amalan soleh ni apa dia? Tapi dia nasihat dia lagu mana? Ya, Kafi tadi yang last kali 110. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Apa dia? Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Dia tak boleh terus seorang pun. Ni tak ada. Dia ni sesat. Betul tak? You divide lah indirectly. Betul tak? Masya Allah, clear. Clear itu. Maksud jangan persekutukan dalam solat. Kata apa? Walau seorang pun. Walau seorang pun. Jadi kalau dalam solat tu kita terjumpa kunci lah, terjumpa macam-macam, kita ingat bagai-bagai lah. Itu kategori apa tu? Bagi aku menyembah suatu okey ni rukun qauli melafaz, rukun fi'li melakukan apa ni afal, rukun qalbi ingat dalam surah Taha ayat ke-40. Yang ni penting jugalah kita tengok. Surah Taha berapa? 20? Surah ke-20? Taha 20. Okey, surah 20. Ayat 41. 40. Yang kita soal yang member kita tanya. Ketika saudara perempuanmu pergi. Bukan. 41. Dia 40. 40. Oh, 41 ya. 41. Dan aku telah memilihmu untuk menjadi rasulku. Dia ada satu ayat tu surah Taha, aku lupa lah 10 kot. Tak ingat dah, dia ada sebut surah ayat 14 kot. Kata ayat 10 kot, tak ingat lah. Dia kata dirikan solat, hanya ingat Allah saja dalam solat kamu. Apa yang dia ingat kuncinya? 14. Betul ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Clear cut. Betul tak? So macam mana dalam mukminun pun ada 1 dan 2. Macam mana hang solat, dalam solat hang ada 1001 macam, tapi tak dibawa apa. Ulama-ulama ni dah kata dah bab khusyuk ni jangan bahas. Depa pun malas nak bahas. Padahal kebanyakan ayat dirikanlah solat dalam khusyuk dan tawaduk. Faham? Macam mana hangpa boleh tolak isu khusyuk? Pasal depa tak boleh. Sebab khusyuk tu lama wujud. Jadi hang nak duduk dekat peringkat nafi sebab Tuhan tolak, fana bakhor Tuhan tolak. Betul? Macam mana nak proses? Bila mereka tak mau proses, mereka palam terus. Yang ni tak ada. Ulama-ulama pun malas nak bahas. Kau nak kira khusyuk, sampai ke sudah tak khusyuk. Tapi Tuhan kata beruntunglah mereka yang khusyuk dalam solatnya.
Tolak lagu tu je. Yang fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, dia berkata itu luar semayang, bukan dalam semayang. Okey, tak apa. Macam? Yang dalam semayang macam mana pula? Dia minta khusyuk. Nampak tak jawab juga. Yalah. Awak nak suruh aku bercakap Arab baru aku faham, dia kata. Tapi takluk makrifat tak berhuruf tak bersurah. Aku nak bercakap dengan siapa? Aku cakap bukan untuk nak bagi orang hampa setuju. Hampa tak setuju, dia akan datang lalu tak setuju. Tetapi kalau hampa seorang mufti tak setuju, bukan cara duk merepek dalam YouTube begitu. Guru makrifah ni, guru-guru batiniah ni, mereka masuk kedai pun ambil barang, orang tak tahu. Lepas tu gambar pakai gambar aku kat video. Masya Allah. Inilah ajaran. Apa nama apa? Mazhab apa? Mazaniah. Dia duk kutub batiniah macam dia tak batin. Nampak? Dahsyat. Sedangkan surah yang baca tadi, yang kafir pada batinnya. Bengong tu. Bengong. Surah An-Nisa ayat 142. Tapi nak buat macam mana? Ajaran Mazaniah ni terlalu ramai pengikut atas muka bumi ni, atas Malaysia ni. Tapi dia tulis dalam surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ni adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah dan bersangka-sangka malah berdusta, membohong, berbohong. Atau hampir surah 17 ayat 14, dia lagu lain pula. Hang seorang-seorang pun tak apa lah sekali. Nak hitung amalan hang tu hang seorang lah. Dahsyat. Al-Isra 14 tu pun dahsyat. Kalau boleh buka An-Nal 37. An-Nal 16. Tapi itulah kita cakap bahasa ni, orang-orang yang mengaji dia senyum. Tengok. Orang yang layan YouTube ni, yang YouTube lepas official ni, dia pun senyum pasal dia pun tahu. Tapi yang mengaji ilmu yang fiqh ke, bahagian fiqh atau bahagian wahabi, pasal apa mengutuk? Dalam ajaran hampa larang untuk mengutuk orang. Dia suruh nasihati. Tapi nak suruh nasihati, kita ada EQ. Kita ada two-way conversations. Muzakarah. Muzakarah. Tapi bila kita nak muzakarah, mereka kata, alah, hampa ni semua pandai bercakap. No, bukan pandai bercakap. We talking about kebenaran. Hampa talking about yang pembenaran atau apa yang dibenarkan. Dua benda, subjek yang lain. Kita cakap bab kebenaran. Yang mana duduk bawah naungan naungan Mazaniah. Dr. Mazaniah punya ajaran. Dia pun cakap tentang pembenaran. Ajaran Mazaniah ni, dia cakap tentang apa yang dia benarkan. Dia kata, ni apa tu nama apa? Roza kan yang kuih-kuih macam aku buat tu. Cakap kuat-kuat kadang-kadang tu. Roza lah. Yang ada misai, kuih-kuih lah. Kulit lebih kurang aku lah. Kelabu lah. Dia kata apa tau? Yang orang tentang Wahabi ni, apa dah Wahabi ni? Wahabi ni ikut jalan Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah kan, apa boleh buat satu keputusan ramai-ramai, hang pun ada, Kamili pun ada, dalam hotel, bukan dalam masjid. Dalam rumah Allah, dia tak boleh buat begitu. Dia pergi buat dalam hotel, meeting. Dan buat keputusan kat Wan Hizam dengan aku, kami ni dah sesat. What? Rasulullah macam tu lah. Ya. Dia one to one Rasulullah tahu. Ni hampa nak soal sesat aku dah 18 kali kena. Last kali yang sebelum PKP ni. Aku masuk mufti dah. Dan ada 9 ahli fatwa. Atau 9 ahli majlis. Kalau ikut Nabi Muhammad karakter, dia tak perlu ramai. Antara dia perlu apa? Dia perlu kebenaran. Bukan dia perlu yang ramai. Bukan perlu sokongan. Bukan perlu. Pasal dia bawa kebenaran. Bukan dia bawa apa yang dibenarkan. Pembenaran. Faham tak? Apa meeting ramai-ramai tentang aku dengan Wan Hizam. Meeting lah sampai 140 kali pun. Kalau hampa tak panggil kami. Hampa panggil kami nak tanya tengok. Dia, hampa pegang ni ada kena-mengena ilmu mengenal Allah lah. Dah buat live Facebook 2 orang boleh lah. Dia. Jumpa aku nak tanya kan. Nampaknya nak buat gila. Hampa kena tahu betul-betul ni satu corong cabang ilmu lain. Kalau kita cakap makrifat Allah, kalau betul-betul dia ada makrifat, there's no subject about Allah, there's no object about Allah. Subjek apa dia laisa kamislihi syai'un. Tak ada subjek. What's Maafi kalam. Maafi kalam.
Han nak cakap apa lagi? Dia bukan objek dan dia bukan subjek. Itu ma'rifatullah. Itu dia kata takluknya tidak buruk, tidak bersuara. Sebab Allah Ta'ala itu wa huwa ma'akum ainama kuntum wasami'ul basir. Tidak. Dia berserta di mana hang ada dan dia mendengar dan melihat. So apa lagi yang hang nak perdengarkan? Kalau suara hati hang pun dia tahu. Dan apa pula yang nak perlihatkan? Dia kata dia tahu semua. Aku yang menjadikan mereka dan pembuatannya. So, hampa nak argue apa kat aku ni? Ikut Rasulullah dari mana? Pakaian ke? Apa dia? Wa fi anfusikum Rasulullah. Hang tak tahu lagi satu. Hang nak syahadah tu atas Nabi ke atas Rasul? Ni aku pai. Takut lepa faham? Jatuh dalam trap lepa kalau aku pergi. Tak? Buat live pun boleh. Gambar sebelah-sebelah. Kan dia boleh buat live Facebook sebelah-sebelah kan. Buat live sebelah-sebelah. Bagi tahu lah. Sampai sikit. Mazani hang apa hang duk tikam kat belakang. Mufti apa macam tu. Habis segala hang cakap nak edit fatwa. Pasal kata-kata mufti. Habis macam mana? What kind of mufti is that? Pasal kefahaman ni, mazhab mungkin lah 4. Dia kata mazhab 4 kan. Tapi kefahaman ni beribu juta bilion. Otak pun banyak. Setiap insan manusia ada akal fikiran. Beruntunglah bagi mereka yang menggunakannya. Hari tu dia tu tanya aku, lupa ikut apa ni? Hambali ke Hanafi ke Syafi'i ke Maliki? Aku tahu with all due respect. Sebelum aku jawab soalan ni, boleh tak aku turun satu lagi? Sebelum aku nak jawab soalan ni. These four guys ni, 4 fella ni, apa ni, 4 orang ni, mereka ikut siapa tak? Kalau ikut Allah dan Rasul, Allah dan Rasul berserta kot. Lebih dekat daripada orang Amriyah ni. Khaf ayat 16. Al-Hadid ayat 3, dia awal akhir zahir batin. Dan surah 7, surah Al-Araf ayat 7, sesungguhnya kami tidak gaib. So jalan petunjuk apa ni kalau dia cakap sampai macam tu? Apa nak tunjuk apa? Yang apa tunjuk itu adalah kaedah law and system, hukum dan hakam. Tak nampak juga, cuma faham. Sebab Allah kata di mana kamu menghadap, timur dan barat, di situ dia tulis wajhu. Bila hamba tak boleh, hamba tulis kebesaran. Dari sudut mana kita nak urai hal ni? Kalau awak tak lepas zat sifat asma' afa'al. Betul tak? Ya. Wujud ilmu nur syuhud, Quran, ijma' ulama' kias ni semua mana perlu? Mana boleh buang? Tidak, ia nak dapat macam mana ni? Yang meliputi ni apa dia? Tu dalam kalimah halif tu yang kemarin dulu apa sebut? Apa dia? Lam apa dia? Apa dia? Dalam kalimah la ilaha illa Allah tu nafi isbat misbatkan pecahan dia berapa sifat? La, berapa sifat ilaha, berapa sifat ilah, berapa sifat Allah. Bila kita pecah dia ada 5 tentu pula, 5 sifat. Tiap kan? Jadi benda ni nak kena usul daripada tauhid ke tahqiq. Yang hang baca dalam tu nak tahqiq kat mana, hang nak pindah kat mana, hang nak letak kat mana tahqiq tu. Lepas tu pentajalian dia tu mana dia? Tiap. Kalau awak tak sedang. Sebab dia dah bagi tahu dah zat dia tak boleh dikaji. Kaji bersifat. Dapat sifat, dapat zat. Pasal dia tak boleh bercerai. Syariat hakikat. Tak. Mazhab abang aku, orang yang tolak syariat. Bila aku tanya syariat ni apa? Kalau tanya dia, yang hang punya syariat, pahaman hang tu, macam hang nak lah. Ada ingat hak ni, hak fa'ilun ni. Perbuatan. Kita cerita syariat adalah 7 sifat makni. Hakikat adalah 7 sifat makni. Ya, mana boleh bercerai. Tapi dia tak mau. Dia tolak sifat 20. Tapi, what is left there to talk about? Dan hang nak soal jawab apa dengan aku? Yang aku faham, hang dah tolak. Yang aku faham, hang dah fitnah. Dan guru-guru kami, hang caci. Hang buat gelak-gelak. Dia punya sembang dia suka buat gelak-gelak, senyum apa semua. Tapi tu dia tibai. Buat jentera. Buat jentera. Dia ni. Tu aku kata. Dia ni memang ustaz pelak. Aku baru tu mula hari main. Dia tak fikir adik-beradik aku macam mana, kakak-kakak aku macam mana kan. Tu ya. Dia. Apa fitnah ni? Apa adik hang ni? Dr. Mazhar cakap tahu ni. Aku tak apalah. Tak jumpa dengan dia hari. Ya, kita kalau langgar pergi dia punya office lagi. Dia call lagi, kata aku buat ramai, polis ramai. Tu ya. Wah.
Tak lah, pasal dia mufti, dia patut steady lah, dia patut sempoi. Betul tak? Bukan buat-buat sempoi, buat-buat gelak-gelak tapi hentam orang. Hang punya perkataan jadi fatwa kot. Itu sebab banyak mufti dia diam, dia relax. Dia lebih banyak memerhati, dia jarang cakap. Dia ni yang tengok ah. Lebih-lebih lah. Ya. Lebih sudu daripada aku. Dia aku minta hang paling tek anjing ni kalau jumpa. Biar rakai. Hang kalau orang marah aku baling kasut dia, kalau marah apa orang buat kat ni satu mufti dia corok tek atas saya. Atas keluarga saya. Indirectly hampa tak tahu. Macam mana aku punya perjalanan hari-hari menghadap orang. Tiap kali aku nak makan ada je orang singgah. Ada orang kutuk berhadap. Aku diam, aku tahu okey ni perkataan Mazhar kat aku ni. Orang ni reply apa yang Mazhar cakap. Mereka ni jenis lagu ni berjalan atas angin, guru mereka boleh masuk layak lah apa semua. Apa tu? Ya. Apa sebab yang hang nak address macam tu? Yang hang duk buat tu apa pula? Guru yang hang duk kata tu tak pernah kata kat hang pun. Guru aku, Pak Abu kan, tak sedikit pun tak ada macam mana yang dia cerita. Tapi gambar dia pakai gambar aku. Dalam orang kata apa, guru hang macam ni abad. Aku tak pasal apa, dia tak sebut nama aku pun. Tapi dia address kat abad, pasal dia pakai gambar hang. Tak apa. Time will tell. Time will tell. InsyaAllah aku, kalau aku berlaku gila pun orang nampak macam orang gila dah. Yang dia berlaku gila dalam nampak keadaan waras tu macam mana pula? Bayang kalau aku jumpa dia, aku ramai tek anjing buah ayam sikit baling kat muka dia. Dia aku boleh pergi cuci balik. Orang tengok orang kena tek anjing tu, orang kata ni budak gila tu buat. Orang gila buat tu. Aku kata dia melukakan hati perasaan bukan sikit tau. Adik aku pergi kerja macam mana? Dia nak kena hadap pun dia, ni abang ni, tengok ni Dr. Mazhar kata apa. Dia tak sedang benda ni. So macam mana dia boleh jadi mufti sedangkan mata dia tak perasan, menyangkitkan hati perasaan orang. Hampa dah dahsyat sangat, hampa dah betul sangat, bawa aku pergi mahkamah, pergi mahkamah sivil. Sebab aku menghina hampa. Aku kata Dr. Mazhar tu pelang, bawa lah aku pergi mahkamah. Kita tengok macam mana. Nak rasa hang terhina sangat. Tahu baru ni ada orang hentam dia apa tau. Dia nak ambil tindakan rasmi gunung macam ni. Sama lah Nodrus. Ada orang cakap apa sikit nak ambil tindakan rasmi. Yang mereka duk balon orang ni pakai gambar aku dengan tanpa tanya aku. Come on, kalau pakai lukisan aku lain. Pakai gambar aku kot. Aku masih lagi living. Apa ni orang panggil exist lagi. Sampai macam tu, entah pasal apa, pasal dia rasa dia betul. Itu dia kata dia Islam je. Kalau beriman belum lagi. Beriman orang tak buat bunyi kat orang. Ya. Mereka nak tunggu aku jadi gila, aku jadi mengamuk. Mereka nak macam tu lah. Mereka nak tunggu aku buat satu benda, logiknya aku boleh buat. Hang buat kat aku macam ni. Mereka nak tengok aku lagu tu, boleh point nak tengok macam ni yang makrifat. Hangpa tak tahu makrifat. Tapi itulah. Kalau dia Nabi Musa berjumpa hamba soleh tu ajaran apa? Hang dah boleh cakap dengan Allah Ta'ala, hang kalimullah. Itu mukjizat hang. Tapi itu yang hang tak boleh buat. Kalau hang nak tahu yang apa aku bawa, hang tak boleh berkata-kata apa. Hang kena diam dan lihat. 3 kali fail. Ni apa pula? Dia kata ni semua laduni. Hang cakap laduni. Tapi apa dia ilmu ni ada sampai hari ni kot. Tapi hang tak tahu. Tutup batu ladung lah apa. Macam-macam dia buat, tengok mulut dia macam mana. Tapi dalam gelak-gelak lah. Tapi orang nampak lah, banyak orang nampak lah. Ingat orang tak ilmu, orang Ta'ala tu besar tu, minyak-minyak tu ya. Ya Allah, ya Allah. Jawab sendiri ya nanti. Yalah, nampak jawab. Aku tahu mereka pun nampak kebenaran tu. Tiap kali lepas semayang, takkan mereka tak tahu, mereka tak khusyuk. Setiap kali dia bersemayang terbayang wajah hang ni, Pak. Betul. Cari mampu. Nah Naya, betul. tu yang sampai buah poster tu. Sampai buat poster kat dia punya. Kau rasa dia pun minat kat lu lah tu. Kau rasa dia pun minat kat lu lah sampai buah poster tu. No, mereka riding on my name tau. Mereka seronok dapat famous macam tu. Silap dalam bilik ada poster tu. Betul. Dulu siapa kenal Kamilin? Seorang pun tak kenal dia. Hang kenal Kamili tak dulu sebelum Tak ni? kenal. Hang tak kenal dia? Hang kenal Kamili dulu? Tak kenal. Hang tak kenal. Banyak orang kata aku kenal Kamili pasal hang, Pak. Mereka pergi kot tu. Itu pun dia tak sedang. Dia naik apa, dia dapat crowd tu, dia nak jual buku juga. Dia jual buku ke? Dengar kata dia buka apa, Tafiz ke apa, atau kat belah Kelang.
Aku kata member aku bagus lah. Apa salahnya itu dia cari makan, itu dia punya line cari makan. Tapi jangan menghina mengutuk orang sudah lah. Jangan duk ajak budak-budak tahfiz tuduh benda-benda ilmu ni tak betul. Apa yang ke depan tak betul. Ijam pun ada malam tu, hang pun ada malam tu. Dia diam ya bila aku tanya makrifat mengaji min Allah, diam tak kata apa. Lalu keluar berdiskusi. Hang tahu dia beritahu aku duk ungkit yang tu ya. Habis yang tu lah yang hang buat. Dia. Jadi taib pun. Hang tak main minta maaf pun. Nanti kata siapa dia kau nak minta maaf? Pasal yang celakakan aku. Betul tak? Dia. Ngaji baru balik setakat hadis tu apa semua ni boleh apa ni, boleh cakap Arab boleh ni dia tengok kita heran lah. Boleh kira pahala lagi tu. Tu lah. Asyik tu. Pasal yang penting aku lepas tanya dia balik, pernah aku kacau hang tak dulu? Aku tanya Mazhar, pernah aku kacau hang tak? Aku tanya apa tu yang kuih tu, nama apa Roza ke apa? Rozaini apa aku pun tak tahu. Tu macam pelang aku tengok dia. Geram pasal ni pandai-pandai lepas cakap ni tak ada hujah. Makrifah punya jalan hujah apa? Aku cakap ubudiah ya, aku tak masuk lagi. Yang sebenar-benar tu pun dah kenal macam-macam lah. Kadang orang kontak abang, guru saya cakap, abang cakap ni masih lagi lapis tasawuf, masih lagi ubudiah. Aku kata betul jom tangan guru hang. Abang belum lagi buka sebenar-benar. Jom tangan guru hang. Pasal guru hang bagi tahu benda betul. Kalau duduk dekat situ, nak sembang apa? Maafi kalam. Nak sembang apa? Tu sebab aku menceritakan bahawa aku difitnah waktu kes anak aku viral. Lepas tu Danny pula, ni Kamili ni, babi ke metod ni. Dia pasal dia menyondoi. Tapi babi kalau sondoi tempat lumpur pun dia arkitek tau dekat tanah tu. Dia nak buat. Faham? Dia tahu apa tempat yang dia nak sondoi. Bukan dia pergi sondoi aja. Betul ya. Ni jenis apa? Bukan marah, cuma itulah perkataan. Itulah yang perkataan yang sebaik-baik untuk depa. Bukan marah. Nasihat. Nasihat. Pasal tak ada perkataan lain. Aku tak erti nak kata mengkuk ayun pun tak boleh. Aku nak kata haram jadah pun tak boleh. Aku nak kata depa ni pelang pun tak cukup. Apa dia depa ni sebenarnya sampai ilmu tauhid mengenal Allah depa kata tak betul. Kalau proses buat solat ni sampai pandai pula kata apa? Solat tu masing-masing. Buat sudah. Habis kalau hang buat tak khusyuk, kami tak ingat pun. Ya. Kenapa yang kami nak cari solatun daimun, solatun khusyuun? Faham tak? Yang dikata dalam surah Al-Baqarah ayat 239 tu. Fahaman tak kata masing-masing pula. Tak kata pula. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi yang macam dia sebut, janganlah kamu mempersekutu walau seorang pun. Dan dalam surah apa satu gitu aku lupa dah, dia kata, janganlah kamu berselisih pada dasar agama. Awaludin ma'rifatullah tu mengenal Allah. Macam mana awak boleh ada satu pahaman yang menentang ilmu mengenal Allah, awak balik daripada tanah Arab? Tu nak tanya Yahudi mana ngajak hangpa ni? Yahudi mana yang duduk belakang hangpa punya universiti yang bagi kat hangpa silibus balik hangpa menjadi Mufti-mufti lain semua jalan sifat 20. Mufti lain semua jalan sifat 20. tu aku kata ajaran Mazaniyah ni. Mazaniyah tu kan tak jalan sifat 20. Mazaniyah ni. Memang haram cadah mamak ni tahu kata. Aku kata sorry ya, said straight to his face. Pasal bukan aku saja kena, adik-adik aku pun kena apa yang dia buat aku. Faham? Hang siapa? Aku tak pernah kacau hang kot. Sedangkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang baca tadi kan, janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain. Depa baca Quran ke tak ni? Depa baca bunyi sedap tapi depa tak faham. Okey. Yang bila aku baca bahasa Melayu ni depa kata tak betul. Aku tak pernah kacau hang. Yang hang kata hang betul tu, macam mana hang boleh kacau aku? Macam mana boleh fitnah aku? Dia seorang lah betul. Lebih ya. Tak kata apa orang. Tapi itulah dalam Quran baru tulis. Contoh bagi adanya orang macam ni lah. Contoh ni contoh bagi ada. Tapi tak Quran tu tak betul lah. Kan? Betul. Nak bagi Hang cuba tengok depa kata depa nak selamat, orang nak selamat. Orang ni buka ayat 1 last punya yang surah 16 ayat 37. Selamat siapa maksud? Maksud jangan ikut aku, jauhilah lepas itu ini. Okey. Hang nak cari kerak apa? Surah Surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke 37.
Jika engkau, wahai Muhammad, terlalu tamak inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk, maka sungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya. Dan tiadalah bagi mereka siapa pun yang dapat memberikan pertolongan. So clear cut. Apa-apa ni? Baru buat apa ni sebenarnya ni? Baru kata hampa ke beri petunjuk? Dia cakap dengan Muhammad kot. Hampa baru terang mana? Disebabkan mereka ada satu benda orang tahu. Bila ayat lalu ni yang tengok Yunus ayat 99. Kita tengok bila mereka ada idea, mereka balik, kita kena create satu benda ni. Yang ni tak betul, yang ni tak betul, baru daripada isu. Bila daripada isu baru boleh cakap, baru boleh buat duit. Padahal Quran tulis boleh. Ayat tak saat tengok. Surah 16. Surah Ayat Yunus 99. Ayat 99. Dan bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu mengkehendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak mengkehendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? 99. Satu. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Clear kan? Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya. Okey. So, lah ni kita tanya satu ayat-ayat ni Nak aku nampak nak letak tak mana. Yang aku nampak benda ni yang mensyariatkan ayat itu kepada keberadaan yang nyata ni adalah guru-guru makrifah je. Dia tak kacau pun ustaz-ustaz fiqh Wahabi yang tak mau mengenal Allah. Dia duduk kat sini betul-betul. Dia tak ambil peduli. Dia relax pasal dia tahu itu kerja Allah. Tapi mereka ni sesetengah ustaz Wahabi, sesetengah ustaz yang so called ustaz fiqh ni, sesetengah mereka terbalik dengan ayat ni terus-terus terang-terang. Apatah lagi ajaran Mazaniyah ni. Zaniyah takwih. Lagi gila. Kami linear, derusnya. Wataniah. Wataniah okey lagi. Berbakti juga. Wataniah paling sempoi lah. Paling sempoi. Wataniah ni ke Wataniah sempoi, Guaniah pun sempoi. Allah Akbar. Okey baik. Selamat. Selamatnya. Selamatnya.